Kau main laju lagi. Kau tak tahu kau kejar siapa. Welcome back to my channel. Alright, so hari ni hari Isnin macam biasa. Korang mesti tahu hari Isnin aku akan cerita pasal apa. Tapi sebelum tu aku nak cakap terima kasih kat korang atas support untuk 2 video seram aku sebelum ni. Utamanya video Asrama 1 dengan Asrama 2. Terima kasih sangat-sangat. Dia aku faham ramai juga komplain, "Bang, jump scare no." Wah, macam tu. Biasalah cerita hantu kenalah ada benda-benda macam tu. So I'm sorry lah mana-mana yang terberanjat, yang terbaling handphone, pecah dinding, kita tak tahu kan. So kita akan teruskan malam ni. Bukan part 3 pasal asrama sebab yalah ada 2 minggu cerita pasal asrama. So minggu ni kita ke tempat lain sikit. Biasanya kalau kita nak balik kampung ni, kita akan lalui jalan yang macam gelap, tepi hutan dengan lampu jalan tak ada. Ada juga certain jalan yang ada sejarah dia sendiri and ada kisah mistik dia sendiri. Yang paling popular sekali Karak kan, dengan Volkswagen kuning. Macam-macam ceritalah dekat Karak tu, and ada lagi sebenarnya jalan-jalan yang ada cerita dia sendiri. So here we go, kita cerita malam ni tentang jalan pulang kampung. Tadi aku tahu kau senyap je, Jack. Nampak hantu ke? Abang, ada nampak mak saya. Kita mulakan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni bermula dengan kisah aku sendiri. Ini bukan time aku balik kampung tau. Aku akan cerita tentang balik kampung lepas ni. Tapi cerita aku yang pertama ni ketika aku nak balik ke rumah aku sendiri. Malam tu, kita orang biasalah kan, bujang-bujang ni, kita orang main futsal. So, bila futsal ni, habisnya pukul 3-4 pagi. Tak ada habis pukul 12 je kan. So, malam tu, aku tumpangkan kawan aku. So, kita orang berdua. Ada seorang lagi kawan aku ni pun, aku tak sure dia tu seorang ataupun berdua. Sebenarnya, time tu. Lepas tu, kita orang pun dah salam-salam apa semua, kita orang masuk kereta. Sekeluar daripada sempang kedai tu, aku dengan member aku memang dekat belakang, and member aku seorang lagi ni dekat depan. So kau punya pandangan dekat kereta depan tu, kau akan nampak daripada belakang seat. Faham tak? Faham tak? Boleh bayangkan tak? So aku akan nampak dua kepala kat situ. Satu kepala driver dengan satu lagi kepala penumpang kat situ. Kita orang follow kereta member aku yang kat depan ni. Sampai je satu selekoh ni, orang panggil dekat jalan tu Jalan Mayat. Orang Melaka mungkin tahulah Jalan Mayat tu jalan mana. Nama jalan tu pun dah seram. Jalan Mayat ni kalau aku nak gambarkan, dia satu jalan yang kecil tau. Dia jalan kampung tau. So bila kau keluar daripada jalan kecil tu, kau akan jumpa satu jalan besar dekat situ. Bila aku lalu jalan kecil tu dengan member aku punya kereta kat depan tu, aku nampak member aku yang dekat seat penumpang tu, dia keluarkan kaki dia. Lepas tu dia duduk macam ni. Bak, aku siap nak tunjuk. Macam tu. Macam tu lah. Kau bayangkan macam tu. Badan dia dah sebahu kat luar. So dia macam tengok je kat luar macam tu. Aku kat belakang aku macam, dia ni apa hal ni? Dia nak mampus ke apa? Dalam hati aku cakap macam tu. Cakap dengan member sebelah aku tu, dia tu dah kenapa kan? Dah nak mati ke apa? Aku cakap macam tu time tu. Mulut celupa. Pun pelik apa pasal perangai dia macam tu kan? Dah 3-4 pagi ni, bukan pukul 11, pukul 12 kan? So bila dah lepas jalan besar tu, ada satu traffic light. Aku pun potong sebelah member aku ni. Aku pun tanya, Man, asal kawan kau tu dah nak mampus ke apa? Aku cakap macam tu. Lepas tu member aku yang Man ni pun macam ni pandang aku macam ni. Dia senyum. Lepas tu dia bawa balik. Aku macam, apa hal manusia ni, pelik-pelik pula hari ni kan. Orang duduk kat tingkap, yang seorang ni aku bercakap, senyum, lepas tu pandang balik. So kita orang berjalan macam biasa. Aku masih lagi still follow dia daripada belakang. Yang memeranjatkan aku time tu, budak yang duduk kat tepi tingkap tu tiba-tiba terkejut baik. Time tu kereta tu laju jugalah. Aku rasa dalam 60 ada kot. Lepas tu dia macam ni, lepas tu prap jatuh. Aku macam, aku dekat belakang kan. So aku pun break tiba-tiba. Tapi masalahnya, kereta member aku Siman tu, dia jalan macam tak ada apa-apa jadi tau. So masa aku break tu, member aku yang dekat sebelah ni, dia dah lena tadi. Lepas tu dia tersedar. Dia kata dengan aku, kenapa? Tu aku cakap lah tadi member Man yang duduk kat tingkap tu jatuh. Aku cakap, dak mana jalan macam tak ada apa-apa jadi. Aku pun terus keluar kereta and aku cari brother yang jatuh tu lah. Aku tak tahu siapa brother tu sebenarnya. Mungkin tu kawan yang dia bawa. Aku pun tak tahu siapa. Lepas tu aku turun, aku tengok, tak ada pula orang kan. Tu aku cakap member aku, tak ada orang weh. Lepas tu member aku cakap, balik Acap. Aku tak sedar hati lah. Tapi aku macam penasaran lah, mau tahu kan. Sebab aku nampak benda tu jatuh, tapi bila aku keluar benda tu tak ada. Macam tu. So aku pun macam jalan-jalan sikit dekat rumput tu ke, mana tahu dia jatuh dalam longkang ke, tak tahu kan. So aku cari, lepas tu aku dengar bunyi horn. Tin. Kau tahu tak bunyi horn tu datang daripada mana? Bunyi horn tu datang daripada kereta yang dekat belakang kereta aku. Kereta tu horn. Lepas tu owner kereta belakang aku tu pun keluar. Yang memeranjatkan aku time tu, owner yang keluar daripada kereta tu adalah member aku Siman yang daripada tadi aku follow kereta dia daripada belakang. Hal dah pukul 4 pagi ni kau jalan kat tempat-tempat macam ni. Aku daripada tadi follow je kereta kau daripada belakang. Daripada jauh aku cucuk. Lepas tu kau main laju lagi. Kau tak tahu kau kejar siapa. Aku macam, wow.
Dia tanya aku kejar siapa? Dia tak tahu ke aku follow dia daripada belakang tadi kan. Time tu aku dah pisang lah. Tak mana pun cakap dengan aku. Dan kau balik ni jalan apa kau lalu? Aku tak nampak tu signboard tu. Nampak signboard tu jalan mayat. Aku rasa aku dah keluar jalan tu. Tapi kenapa aku masih lagi ada dekat jalan tu? One more thing yang aku paling seram sekali, aku baru perasan yang tempat aku cari budak jatuh tu adalah tapak kuburan Melayu kawasan tu lah. Lepas tu kita orang pun ciao balik. Besok tu aku jumpa member aku Man tu, and aku cerita lah dekat dia. Lepas tu Man tu cakap jalan tu memang something sikit kan, sebab situ dulu tapak kuburan. Lepas tu dia orang dah buat jalan. And one more thing, kenapa dia orang namakan jalan tu jalan mayat adalah dulu dia orang menggunakan jalan tu sebagai jalan utama untuk bawa keranda pergi ke kubur mana-mana lah. Mungkin dalam keranda tu kita tak tahu kan kesudahan mayat tu macam mana, ataupun mungkin ada hal-hal yang berlaku di tengah jalan. Yang paling penting, kita ni kalau kat mana-mana tempat, mulut tu kena jaga. Kita tak tahu apa yang ada kat situ. Kita ni bukan kata nak percaya sangat ke apa, tapi itulah yang kena kat aku sebab tak jaga mulut. So kita move up ke cerita yang kedua. Orang pernah dengar kot tentang Jalan Bukit Putus. Jalan Bukit Putus ni orang kategorikan sebagai satu jalan maut lah, sebab banyak gila kemalangan yang berlaku dekat situ kan. Di sini aku nak kongsi dengan korang tentang satu kisah member aku. Dia cerita, diorang adik-beradik on the way balik kampung time tu. Diorang daripada Seremban nak ke Negeri Sembilan, diorang lalu Jalan Bukit Putus tu. Lepas tu malam tu macam biasa, diorang jalan memang sangat-sangat lancar. Kalau korang jalan dekat Jalan Bukit Putus tu, dia ada satu lereng bukit yang sangat-sangat bahaya tau. Which is kalau kau miscue, memang pop jatuh ke bawah. Diorang dengar banyak cerita sebenarnya tentang Bukit Putus tu. Ada yang kata bila lalu tempat tu nampak dua jalan, yang satu tu jalan betul, yang satu tu ke gaung. Ada juga yang kata ternampak kelibat perempuan yang habis rentung sedang minta tolong. Ada juga nampak kelibat budak. Macam-macam cerita, macam-macam version ada kat situ. Tapi apa yang diorang fikir time tu adalah aku sampai kat kampung, aku nak jumpa mak dengan ayah aku. Tu je. Time tu jam dah around pukul 1 lebih kot. Diorang nampak ada satu kedai makan time tu. Lepas tu dia macam, bang berhenti lah, jom. Ada kata macam tu. Dia pun macam, okay steady lah kan, aku pun dah lapar. Dia pun berhenti. So bila dia berhenti kat kedai makan tu, kedai makan tu nampak macam ramai orang tau time tu. So kau mesti expect kan, besok dia lalu kedai tu tak ada kan. Tak. Cerita tu tak macam tu. So bila orang pun masuk, dia orang order makan apa semua macam biasa. Orang duduk lah. Lepas tu dia orang disapa oleh seorang pakcik. Nama pakcik tu Pakcik Mat. Pakcik Mat tu dia owner kedai tu, and dia juga tukang masak kedai tu. Orang pun duduk order macam biasa. Pakcik Mat tu buat apa semua, Pakcik Mat tu pun hidangkan lah makanan dekat diorang. Lepas tu Pakcik Mat tu pun duduk, tanya, dek daripada mana? Macam tak pernah nampak, nak balik kampung ke? Dia tanya macam tu. Dek dia pun jawab, maaf cik, kita orang ni biasanya balik asing-asing. Tahun ni baru dapat balik sama-sama. Yang balik sama-sama sekali tu, bila time borak tu, si abang ni tak banyak cakap. Yang banyak layan ni si adik ni je lah kan. Lepas tu abang ni pun tiba-tiba bersuara dan tanya pakcik tu, saya rasa saya macam selalu jalan sini, tapi ni first time saya nampak warung ni. Lepas tu pakcik tu kata, tak adalah, warung ni dah lama, pakcik dah 15 tahun dah menjaga kat sini. Dia macam tu. So dia orang pun borak macam biasa. So borak macam biasa. Lepas tu dia nak bayar. Pakcik tu kata kalau nak bayar dekat cashier. So dia pun bayar dekat cashier. Dia bayar dekat cashier apa semua. Lepas tu dia pun belah lah, dia sambung perjalanan. So bila sambung perjalanan, dia orang jumpa satu petrol pump ni tau. Time tu dia orang nak isi minyak kan. So bila nak isi minyak, baru si abang ni perasan yang beg dompetnya tertinggal dekat kedai tadi. Pun patah balik, tapi kedai tu ada lagi lah. So dia orang pun masuk kat kedai tu, dekat kaunter tu, dia tanyalah nampak tak bagi duit apa semua. Lepas tu kat kaunter tu kata, ada nampaknya. Lepas tu dia kata, oh okey terima kasih. Lepas tu dia kata, nanti kisah salam Pak Mat Kaunter tu pun pelik, budak perempuan tu pun pelik. Pak Mat mana? Abang tu cakap, tadi dia berbual dengan kita orang. Dia kata dia owner kedai sini, dia tukang masak sekali. Takkan awak tak kenal tukang masak awak sendiri? Dia cakap macam tu dekat budak kaunter tu. Budak kaunter tu pun jawab lah, bang setahu saya tukang masak kita orang ni perempuan. Kalau abang cakap pasal Pakcik Mat tu dah arwah 15 tahun lepas. Kita orang ni pun baru 4 bulan menjaga kat sini. Itu dia apa rupanya siapa yang dia borak bersama tu, tukang masak yang dia claim, dia kata dia tukang masak, dia owner kedai. Rupanya owner kedai sebelumnya sampai ke rumah, and dia cerita balik dekat dia punya pak, dekat dia punya mak pasal hal ni. Diorang kata dah ramai dah kena sebenarnya dekat Jalan Bukit Putus tu, tentang kedai yang dulunya dah tutup and sekarang baru nak buka, dah 15 tahun dah ada owner. And diorang kata sebelum ni kedai Pak Mat tu sebenarnya kena langgar juga dengan trailer, dengan pemandu mabuk, sampai dia punya kedai tu roboh, and then orang kata Pak Mat tu meninggal ketika accident tu. Wallahualam, kita tak tahu. Seterusnya ni diceritakan oleh orang pakcik ni kepada aku tau. Aku tak tahu dah macam mana dia boleh dapat cerita ni, tapi pada aku cerita ni agak goosebump juga, agak meremangkan aku punya bulu roma agak bila aku dengar. So aku rasa okey kot aku share dengan korang. Alright. Kejadian ni terjadi dekat satu jalan menuju ke Senaling. Tahu tak Senaling tu kat mana? Kalau tak tahu pergi Google Senaling. Alright. So cerita dekat Senaling ni, pakcik ni cerita kat aku macam ni. Dulu ada sepasang suami isteri ni, dia heading balik ke rumah mak ayah dia.
So nak jadikan cerita malam tu, diorang nampak ada satu accident yang sangat besar daripada jauh tau. So bila diorang nampak daripada jauh, time tu kereta tu jadi jam. Bila jadi jam, biasalah kan accident, biasa orang Malaysia ni accident just nak ambil gambar je lebih kan. So bila dah jadi jam, diorang punya kereta tu makin lama makin slow. Jam dia tu slow yang bergerak. Bila slow yang bergerak, diorang makin lama makin dekat dengan kejadian kemalangan tu lah kan. So diorang pun lalu slow-slow. Lepas tu si suami ni pun tengok dekat arah kereta yang accident tu, diorang dengar ada teriakan minta tolong and kereta tu dah mula terbakar. Tapi sang isteri ni macam tak apa jalan je. So diorang buat macam biasalah. Diorang pun jalan macam biasa. Diorang jalan tapi makin lama jalan tu makin lama makin gelap sebab kan tepi tu hutan tebal, lampu jalan pun macam ada tak ada kan. So bila diorang jalan sampai depan, diorang nampak lagi satu kemalangan melibatkan sebuah lori dan juga sebuah kereta. Seperti sebelum tu yang dia nampak. Tapi dalam keadaan sekarang ni berbeza, di mana kereta tu tak terbakar, tapi mangsa dalam kereta tu dah pun beralih keluar and dia nampak ada satu perempuan tengah lambai macam ni, minta tolong. So sampai ke satu jalan gelap ni, diorang rasa kereta diorang berat tau. Diorang rasa kereta diorang berat. Bila kereta diorang berat, diorang pun macam okey dah tak sedar hati ni, ada something ke ni. Lepas tu diorang nak toleh ke belakang tau, tapi masing-masing takut punya pasal diorang pun drive macam biasa. Bila drive macam biasa sampai depan, diorang nampak lagi kemalangan yang sama melibatkan sebuah lori dan sebuah kereta yang telah pun rentung time tu. Lelaki tu kata, kita ni berapa kali nak tengok accident ni? Daripada tadi terbakar, lepas tu ada perempuan minta tolong, ini dah habis gantung, kejadian macam sama, kereta dengan satu lori. Tu isteri dia kata, tak apa, bayangan awak je tu, tak ada apa pun, kita jalan macam biasa. Dia kata macam tu. Tapi kereta dia makin berat. Makin lama makin berat. Dia dah tekan minyak penuh pun makin lama makin berat. Lepas tu tiba-tiba dia dengar satu bisikan. Minta tolong. Kenapa ke tak tolong? Bila dua-dua tu dengar bisikan tersebut, lelaki dia pun toleh belakang and dia nampak ada satu lembaga yang dah gantung. Ada dekat belakang seat diorang and lelaki ni pun hilang kawalan dan kereta dia pun membelok ke arah bertentangan. Ada sebuah lori yang sedang sampai dan kereta tersebut melanggar lori tersebut lalu terbakar. So sebenarnya ceritanya sekarang penduduk kat situ kata kereta ni diorang selalu nampak time tengah-tengah malam and ada juga orang nampak kereta tu terbakar and ada perempuan tu minta tolong. Sebenarnya sepasang suami isteri tu melalui jalan itu and nampak kemalangan yang sama. Diorang tak tahu yang sebenarnya yang terlibat dalam kemalangan tu adalah diri diorang sendiri. Faham tak? Lori tu, kereta tu adalah kereta diorang. Yang terbakar kat dalam tu adalah diorang. Yang gentung keluar minta tolong tu adalah bini dia. Yang kereta dah habis rentung tu adalah kereta dia. And sampai hari ni masih lagi ada misteri-misteri yang diorang kata berkaitlah dengan jalan Senaling tu. And aku tak tahu sejauh mana kesahihan benda tu. Tapi aku rasa benda tu quite mind blown jugalah kan. Aku rasa macam wow, seriously? Macam mana pakcik ni tahu? Kalau cerita ni tentang suami isteri dia, kalau dua-dua tu dah gone, macam mana pakcik boleh tahu? Mungkin cerita sampai-sampai. Aku rasa sampai situ je kot. Ya, aku tahu. Mesti korang mesti nak lagi kan. Okey, jangan risau. Aku rasa biasanya aku punya cerita untuk satu video mesti 3 je. So, minggu depan aku akan sambung di part 2. Aku rasa aku boleh cerita lagi tentang jalan-jalan time aku balik kampung. Nantilah aku cerita di video yang kedua. Jangan risau, jangan marah. Relax lah, pelan-pelan. Oh, kau dah puas-puas takut. Lepas tu kau nak marah aku pula. tak, gurau-gurau. Alright, so aku just nak pesan dia, kalau kita lalu kat jalan mana-mana, kalau kita rasa tak sedap, jangan berani sangat, tapi jangan takut sangat. Kita ni just percaya yang benda ni ada, tapi kita jangan lupa masih lagi ada yang maha kuasa. Alright, so kita jumpa di part 2 of Jalan Balik Kampung, Jalan Pulang Kampung. Tajuk sendiri pun lupa. Alright, macam biasalah, jangan lupa turn on notification tu, tekan subscribe dekat bawah tu, like and share, and jangan lupa komen mana yang lebih, mana kurang. Kalau korang ada pengalaman sendiri, boleh juga campur kat sini. Sebab cerita ni sebenarnya luas, cuma terpulang pada kita untuk rungkai atau simpan sendiri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.